Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 4. Okey, cikgu straight to the point. Kita akan sambung topik daripada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar pasal mutasi dan penyakit disebabkan oleh mutasi DNA kan. Hari ini kita nak detailkan lagi, ada kaitan dengan tajuk minggu lepas, iaitu penyakit gangguan gen. Dan juga kita akan belajar hari ini sikit mengenai penyelidikan genetik. Penyelidikan genetik ni ialah orang yang mengkaji pasal DNA lah. Macam mana kalau DNA kita ubah, kalau orang sakit macam mana. Okey. Kita pergi yang pertama dulu. Sebelum cikgu masuk ke tajuk hari ni, minggu lepas cikgu lupa nak masukkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Okey. Pertama sekali menyebabkan mutasi ialah semula jadi. Kiranya kalau kita sebagai orang beriman, mutasi ni contoh sindrom Down kan. Kita sebagai orang beriman, kita tahu itu qada dan qadar. Sebab mutasi ni di dalam DNA, kita tak boleh nak buat apa. Lahir-lahir je pop dah ada macam tu. Kita tak boleh nak ubah. Okey? Tak boleh nak ubah lagi. Okey. Next ialah kehamilan pada usia yang lewat, menyumbang kepada mutasi juga. Okey, sebab tu kan kalau doktor-doktor cakap kalau lebih umur 40 tahun, kalau boleh, seboleh-bolehnya jangan mengandung lagi. Okay, itu bukan tempat rezeki jugalah. Tapi ni, bila kita bercakap pasal sains, kita bercakap pasal kebanyakan. Kalau boleh, elakkan. Seterusnya ialah menyebabkan mutasi ialah karsinogen. Karsinogen ni ialah apa-apa bahan yang menyebabkan kanser. Bahan menyebabkan kanser. Menyebabkan kanser. Okey, contoh rokok. Okey, menyebabkan kanser. So membuka peluang kepada mutasi DNA. Seterusnya, ini ialah sama ni. Okey, menyebabkan mutasi radioaktif, sinar X, sinar ultraungu. Sinar ultraungu ni dapat daripada mana kebanyakannya? Matahari, sinar matahari kan. Okey, sebab tu kalau suhu terlalu panas boleh menyebabkan DNA rosak. Next, sinar radioaktif ni, kalau orang yang kerja bahagian nuklear kan, dia handle bahan nuklear, dia terlalu terdedah dengan bahan nuklear pun menyebabkan mutasi. Okey, sebab tu kalau orang yang kerja bahagian nuklear ni, mungkin dalam tempoh lepas 6 bulan contoh dia kerja, dia kena berehat dulu kat rumah sebulan. Okey, nak pulihkan badannya tu. Okay, seterusnya ialah penyakit gangguan gen. Sebelum cikgu nak masuk penyakit gangguan gen ni, sebenarnya daripada minggu lepas punya, tapi lebih detail, cikgu nak ulang kaji dengan kamu. Ingat lagi tak masa cikgu mula-mula ajar tajuk ni, cikgu sentuh pasal gen. Gen ni lebih kurang macam kod lah, kod arahan kepada badan kita untuk terjadi macam mana. Okay, so kalau orang Asia, gen dia macam ni. Orang putih, Caucasian, gen dia macam ni. Orang Afrika macam ni. Okay, setiap gen dia akan mengawal trait. Trait ni istilah terjemahan ni tak tepat lah yang cikgu bagi, tapi cikgu nak mudahkan kamu. Trait ni macam sifat. Okay, sifat yang ada pada kita ni dikawal oleh gen. Trait ada dua, ingat tak? Dominan dengan recessive. Boleh tengok balik buku. Trait ada dua, dominan dengan recessive. Okay, dominan ni yang dia macam powerful. Okay, dia akan sentiasa menonjolkan diri dia. Recessive ni akan ada kalau dominan tak ada. Kan ingat tak? Kena berpasangan, H besar, H kecil. Ingat? So nak cari dominan, ada tulis macam ni. Ada dua. Recessive huruf kecil je. Boleh? So kiranya kalau tak ada yang huruf besar, baru jadi recessive. Dia malu-malu sikit. Okey. So sekarang ni gen yang mengawal trait ni kebanyakannya ada di autosom. Autosom ni ialah
daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dengar perkataan cikgu, kebanyakan. Okay. Tetapi ada gen yang mengawal trait, dia berada di kromosom seks. Kromosom seks. Lebih detail lagi, kromosom seks ada 2 kan? Dia ada di kromosom seks X. Okay. So, gen yang mengawal trait di kromosom seks X kita panggil gen terangkai seks. Dia ada rangkaian dengan seks, networking. So, gen tu mengawal trait kan? So, gen terangkai seks ni akan menyebabkan trait terangkai seks. Trait terangkai seks. Contoh trait terangkai seks ni ialah hemofilia. Ingat, pernah dengar minggu lepas cikgu ajar kan? Okay. Gen yang mengawal yang ada kaitan dengan kromosom seks namanya gen terangkai seks. Makanya trait yang dikawal ialah trait terangkai seks, iaitu kromosom seks. Contoh dia hemofilia. Okay. Dan benda ni, hemofilia ni hanya datang kalau dia resesif. Resesif maksudnya dia nak huruf kecil je. Maksudnya contohnya yang pertama ni. Okay. Kita bagi contoh lah. Okay. Tengok ni ini rangkaian mengenai buta warna tau. Skema untuk orang buta warna. Macam mana boleh buta warna? Contoh ayahnya sakit. Bukan sakit tak nampak. Ayahnya menghidap buta warna. Okay. So nampak tak ayahnya punya kromosom seks? Lelaki XY kan? Okay. Cikgu cakap apa? Penyakit terangkai seks ni ada pada kromosom X. Cara nak tahu dia buat huruf kecil. Maksudnya bila huruf kecil dia resesif. Boleh? So lelaki dah lah ada satu X. Dan kebetulan X tu pula rosak. Sebab ada allele buta warna tu kan. So maksudnya ayahnya sakit. Apa jadi dengan ibunya? Ibunya pembawa. Macam nak tahu, perempuan kan ada 2 X kromosom seks dia, 2 X kan. So kalau dia pembawa, satu besar, satu kecil. Macam kecil ni maksudnya resesif. Kalau resesif dia sakit. B besar ni dia normal. So kalau ada normal, ada sakit, dia just pembawa. Mak dia tak nampak pun dia sakit. Okay. Lepas tu dapat anak. Tengok anak dia, Allah. Tengok anak dia yang pertama ni. Perempuan kan? Pembawa sebab ada B besar, B kecil dekat kromosom X je. Tengok anak perempuan kedua, buta warna sebab dua-dua kromosom seks X dia, dua-dua B kecil. Sorry lah gambar tak nampak Okay, tengok anak lelaki dia, XY. Y memang tak ada apa-apa, dia relax je. Tapi kromosom X daripada ibunya B besar. Anak lelaki ni normal. Okay, anak lelaki kedua pula. Kalau dapat anak lelaki kedua, Y tak ada apa-apa lah. Y dia relax je. Tetapi X dia dapat X yang resesif, B kecil. Maksudnya anak lelaki yang seterusnya kalau dapat, anak lelaki tu buta warna. Faham? Okey. Cikgu ulang. Penyakit bawaan gen dia ada pada kromosom X. Y dia relax je. Bila dekat kromosom X, macam nak tahu dia huruf kecil. Maksudnya dia resesif. Okey. Kita tengok kalau dalam keluarga yang ada bawaan hemofilia. Tengok ayahnya normal, ibunya pembawa. So kalau ayahnya normal, kromosom seks ayah dia macam mana? Y ada huruf tak ke atas? Tak ada. Ayahnya normal, huruf besar. Besar kan dominan. Sedangkan penyakit kena buat huruf kecil, resesif kan? Ni. Normal, X kecil, hemofilia. Okay, so ibunya pembawa. Kalau pembawa, X besar, X kiranya pembawa, H besar, H kecil. Okay. Tengok anak pertama perempuan, normal. Anak kedua, hemofilia. Pembawa, sebab ada H besar, H kecil, bercampur. Normal tak normal. Tengok anak lelaki dia. Normal, sebab dapat kromosom seks X. Allele dominan.
Tapi anak lelaki kedua kalau dapat sakit hemofilia sebab dapat kromosom seks X yang resesif. Itu kalau ibu dia pembawa. Habis ni kalau ibu dia memang sakit hemofilia. So kalau sakit, kedua-dua kromosom seks X dia resesif. Okay. Ibunya sakit, ayahnya normal. Normal. Huruf besar kan H dia. Okay. Huruf besar XH dia. So tengok anak pertama. Anak pertama pembawa, anak kedua pembawa. Malang untuk anak lelaki. Dua-dua anak lelaki pertama, anak lelaki kedua boleh dapat hemofilia. Sebab ibunya dua-dua huruf kecil. So dapat kat anak dia lelaki. Okay. Okay. Next ialah, oops, hilang. Next ialah cara mengesan. Okay. Cara mengesan penyakit gangguan jen pertama ialah menggunakan kaedah amniocentesis. Ini untuk perempuan atau wanita yang ada kandungan dia 5 bulan ataupun 15 minggu hingga 12 minggu pregnancy, kehamilan. Okay. So macam mana dibuat amniocentesis? Amnio ni merujuk kepada bahasa Melayu dia air ketuban. So jarum dicucuk dekat perut ibu, tembus kulit manusia tebal. Maksudnya jarum tu kena besar gedabak. So dia tembus perut ibu sampai ke karung baby ni. Okay, yang ada air ketuban tu. So dia ambil, okay, dia pergi lab. Sepatutnya bercampur kan air ketuban dengan baby punya air tu kan. So bila masuk lab, guna alat hitan yang sesuai, akan berpisah air ketuban dengan sel baby. Kita tak panggil baby dalam perut, kita panggil fetus. Bukan perut, rahim. So fetus dalam rahim. Pecah perut perempuan kalau baby kat dalam perut. Okay, dan bahaya. Okay, kaedah kedua ialah kaedah karyotip. Dah dengar karyotip ni kan? Karyotip ni ialah susunan DNA. Ingat tak yang sepasang tu kan? Okey. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang nak mendirikan rumah tangga, pasangan yang nak mendirikan rumah tangga, kalau dia berkemampuan, dia boleh pergi klinik, dia buat ujian thalassemia, ujian hemofilia. Tujuan dia macam ni lah. Kalau pergi klinik, akan diambil tisu badan kita, pergi makmal semua, nanti bawah mikroskop yang canggih, powerful, boleh nampak DNA, yang mana rosak, yang mana kurang, yang mana berlebih, yang mana rosak lah. Okay, cikgu rasa mahal lah benda ni, dia belum ada secara meluas. Okay, seterusnya ialah macam mana penyelidikan genetik ni bermanfaat untuk manusia. Bilakah ia digunakan? Pertama, sewaktu digunakan dalam sains forensik. Okay, cikgu dulu minat layan CSI, Crime Scene Investigation. Okay, dia melibatkan jenayah, macam mana nak tangkap penjenayah atau pembunuh atau perogol. Okay, menggunakan sains. Okay, kadang-kadang kalau pembunuhan ada percikan darah yang sedikit je darah, boleh tahu siapa yang punya. Setitik, kurang daripada setitik pun dah bermanfaat. Okay. Next, cap jari lagilah. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita polis ke, cerita action, cerita thriller, dia nak bunuh orang, dia sarung tangan, betul tak? Dia sarung tangan dia. Kenapa? Kita punya cap jari ni power. Okay, so hati-hati nak bagi cap jari kita kat orang, tetapi kalau kita kaya. Okay, kalau iPhone dia guna cap jari je kan. Okay, so kena jaga-jaga. Dan cap jari setiap manusia di dunia ni berbeza. Subhanallah, berbeza. Ada berapa ada tak tahulah berapa bilangan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ni, zaman Covid ni, cap jari manusia tu berbeza-beza, tak ada yang sama. Okay, macam mana sains forensik ni bermanfaat? Contoh dalam kes pembunuhan. Okay, kita nak tuduh orang, kita tuduh si A ni membunuh. Si A tak mengaku.
Tapi waktu penyiasatan polis ada percikan darah di badan mangsa yang dibunuh. Of course lah, mangsa tu berdarah, kena bunuh. Dan ada darah bukan milik si mati tu. Bila bawa ke makmal, buat cek DNA, rupanya si A punya yang dituduh. Boleh? Itu secara keseluruhan je lah, tak semesti si A punya. Boleh? Cara dia, macam mana sains forensik ni membantu. So, kalau orang tak belajar DNA, tak pernah belajar pasal darah, tak pernah belajar pasal makmal, tiba-tiba nak kata darah tu si A punya, boleh ke? Tak ada. Okay? So sebab tu kenapa ni cikgu dah tulis kepentingan membantu sistem perundangan dengan menyediakan maklumat dan data secara saintifik. Ada lagi selain darah, cap jari, rambut elio ni, air mani. Kalau dalam CSI, kalau orang perempuan tu mati kena rogol, antara yang ditengok ialah bahagian alat sulit dia. Ada air mani tak? Air mani siapa kalau ada? Okay, air mani. Boleh. Next, seterusnya. Bila penyelidikan genetik ni bermanfaat untuk manusia selain sains forensik ialah ketika digunakan dalam terapi gen. Cumanya terapi gen ni dia masih di peringkat eksperimen. Maksudnya bila bila orang gunakan terapi gen ni, dia punya kesan dia lain-lain. Okay, sepatutnya kalau satu sistem sains yang cikgu faham lah asasnya, kalau orang buat eksperimen, kalau benda tu dia kata something, maksudnya dia sepatutnya ada keputusan yang sama. Okay, tak boleh orang lain. Okay, so bila dia kata di peringkat eksperimen, maksudnya benda tu belum confirm lagi, tapi dia is promising. Maksudnya dia ada something good yang dia boleh bagi dalam mengawal penyakit genetik. Okay, walaupun belum confirm lagi. Okay, itu kerja orang-orang yang profesor punya lah, saintis. So apa benda terapi gen ni? Cikgu awak boleh tengok buku teks awak tu, buku surat 98 yang ada lelaki baju kuning tu. Cikgu punya gambar hilang, so awak boleh tengok. Okay, terapi gen tu maksudnya kalau ada orang lepas dia ambil darah dia, lepas tu buat kerja makmal kan, lepas tu makmal tengok karyotip dia ada yang rosak. So kalau dia ada duit, benda ni costly sebenarnya, mahal. Kalau dia ada duit, dia boleh minta orang masukkan gen yang normal. Nampak tak cikgu tulis normal, masuk ke dalam gen dia yang rosak. Okay, disisipkan tu maksudnya diselitkan. Macam mana diselitkan, wallahualam. Teknik makmal yang mahal lah. Sebab tu benda-benda ni dia mahal. Okay, sebab dia memerlukan peralatan yang sangat canggih. Awak nak selitkan kertas dekat buku pun kadang-kadang susah. Ini pula nak selitkan DNA yang halus, tak nampak di mata tu kan. Okay, so yang normal dimasukkan ke dalam gen yang rosak. Okay, dengan harap boleh cover lah yang rosak tu. Boleh? Okay, seterusnya ialah kesan penyelidikan genetik dalam kehidupan. Okay, sebenarnya semua benda yang kita buat dalam dunia ni, dia ada baik dan buruknya. Okay, so dia bergantung kepada macam mana orang mengendalikan benda tu. Pisau, benda tu baik sebenarnya. Kita nak potong daging dengan pisau kan, potong daging untuk ikan ke kita nak potong gigi kita? Tak, kita perlukan pisau. Tapi dia jadi tak elok bila orang gunakan dia untuk membunuh orang, tikam, betul tak? Boleh? Faham? Sama juga dengan penyelidikan genetik ni, dia ada baik dengan buruk. Kita tak boleh nak kata benda ni totally wrong, tak boleh. Okay, sebab tu saintis Islam masih diperlukan lagi. Okay, saintis Islam sangat-sangat diperlukan dalam dunia sains hari ini. Sebab dunia sains hari ini orang barat pegang. So mereka bawa sains tu yang fitrah tu dalam mereka punya pandangan. Contohnya manusia ni daripada beruk. Okay, kalau apa lagi, kalau mereka menguasai genetik, mereka boleh menggunakan konsep ibu tumpang. Apa benda ibu tumpang tu? Okay, kita tengok ini. Kita pergi kepada kebaikan dulu. Kebaikan pertama, kalau gambar ni tak jelas, awak boleh tengok buku teks muka surat 102. Okay, kebaikan pertama ialah mengenal pasti dan menentukan baka dan seterusnya merawat penyakit.
mengenapasi dan menyuntukkan penyakit baka. Contoh macam itulah, hemofilia, thalassemia. Okey, kalau sebelum nak kahwin tu digalakkan untuk buat ujian-ujian ni. Dan cikgu rasa ujian ni costly jugalah. Cikgu kurang pasti hospital kerajaan. Okey, so kalau sebelum berkahwin tu tahu pasangan kita ni ada kurang apa. Bukanlah untuk reject dia. Kita nak tahu dia kekurangan apa. Dengan harapan kita bolehlah terima kekurangan dia. Boleh? Okey. So kalau mampu lagi pergi klinik lagi, saya nak rawat. Tahukah penyakit apa? Kalau tak ada orang kaji pasal DNA ni, boleh tak kita nak tahu dia ni hemofilia? Kita nampak ke hemofilia ni secara fizikal? Tak. Kita nampak ke thalassemia ni secara fizikal? Tak. Okey, dia hanya dalaman. Dengan hanya mengkaji DNA baru kita tahu ada penyakit macam ni sebenarnya. Okey, kedua, menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Contohnya ialah, cikgu bagi contoh Cikgu tak ikut buku surat kalau bab ni. Okey, awak cari dalam buku surat gambar jagung ni. Tanaman berkualiti contohnya ialah ada penyakit, ada mungkin apa cikgu cakap ni? Contoh dekat kampung tu dia tanam jagung. Okey, jagung ni cepat sangat rosak. Jagung dekat kampung tu cepat sangat rosak. Jadi satu hari ada institusi ni ajar penduduk situ gunakan jagung genetik yang baru ni. So jagung ni dia tahan penyakit, tahan lama, tak cepat rosak. Okey, tengok ni, bila dia ubah genetik dia, okey, dia jadi dah. Cikgu rasa ni bukan genetik ni, sebab tembikai dia ikut acuan, dia tak ada kaitan dengan genetik. Okey, so apa kesan dia dekat tanaman? Okey, contohnya padi. Dulu Malaysia padi kan, kita makan nasi. Dulu Malaysia boleh buat padi setahun sekali je. Okey, tapi sejak ada kejuruteraan genetik ni, Malaysia boleh buat padi setahun 2 kali. Okey, so boleh buat stok. Awal tahun tanam, lepas tu kutip buat stok, lepas tu hujung tahun tanam, kutip buat stok. Boleh? Itulah secara umumnya. Okay, so kalau dari segi tanaman berkualiti ni, maksudnya macam ni lah cikgu gariskan. Nanti awak cari sendiri. Tumbuhan boleh menghalang serangga, perosak atau penyakit. Boleh. Kat mana selalunya digunakan? Dekat pokok padi, jagung dengan sawit. Kenapa tiga-tiga benda ni? Sebab padi, jagung, kelapa sawit ni ada banyak dekat negara kita. Okay, kita tak tanam gandum banyak-banyak Kita makan padi, kita makan beras. Okay, so bila dia tahan penyakit, dia meningkatkan kualiti komersil. Nampak tak ni? Meningkatkan kualiti komersil. Apa maksud meningkatkan kualiti komersil? Maksudnya boleh memenuhi permintaan pasaran lah. Pasaran tu siapa kita nak makan. Sekarang ni tak payah tunggu musim, kita makan je bila-bila dah ada. Okay, selalunya makan buah di luar musim selalunya. Kedua, buah tu akan jadi lebih besar. Mungkin sebelum ni buah mangga ke buah betik tu macam kecil je kan, tapi selepas diubah suai genetiknya jadi lagi besar. Lepas tu nutrisinya lebih tinggi, lebih banyak khasiat. Okay, ni tadi cikgu cakap daya rintangan terhadap serangan perosak lebih kuat. Boleh? Okay. Lepas tu bila dia kurang, dia lagi kuat lawan penyakit, maksudnya kita kurang guna serangga peracun pula. Kita kurang guna racun perosak. Bila kurang guna racun perosak, alam sekitar pun kurang tercemar, kurang masalah. Nampak tak kaitan-kaitan dia? Sebab kita ubah DNA yang tak nampak tu, yang halus tu, kesan dia kepada alam sekitar. Okay, bila kita ubah DNA buah tu, dia lagi lawan penyakit, kuat. Bila dia kuat lawan penyakit, dia tak perlu racun. Bila tak perlu racun, alam sekitar pun kurang tercemar. Itu secara umum dia. Boleh? Itu kebaikan dia. So, mana-mana makanan ataupun hidupan yang kita ubah sesuai DNA-nya, kita panggil sebagai organisma termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism. Sekarang ni dia ada isu lah, benda ni bagus ke tak. Okay, ni orang-orang yang alert sikit. Dia makan apa, benda ni bagus ke tak. Okay, next. Apa kebaikannya? Kita patah balik. Ni cikgu cakap tadi, menghasilkan tanaman ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Lepas tu ni cikgu baby tadi lah,
menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa lebih singkat untuk tuaian. Macam padi, selalunya padi dulu sekali setahun, setahun 2 kali. Okay, next, ini menarik. Penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Contoh insulin, orang darah tinggi, orang kencing manis kan, orang kencing manis sebab kadang-kadang badan dia tak boleh menghasilkan satu ejen dalam diri dia sendiri, itu namanya insulin. Bila kita makan nasi, okay, nasi tu sebenarnya gula tau. Gula tu tujuan dia untuk menghasilkan tenaga. So bila kita makan nasi ke, kita makan benda-benda yang karbo ni, lepas je kita makan nasi atau karbo-karbo ni semua, gula dalam darah kita naik. So gula dalam darah yang tinggi ni tak bagus untuk badan kita, boleh menyebabkan darah tinggi. Bukan garam je tau, gula yang tinggi sangat dalam badan boleh menyebabkan darah tinggi. Kalau selalu darah tinggi, setahun awak hidup dengan darah tinggi, tak kisahlah muda-muda sekarang sekalipun, boleh merosakkan buah pinggang. Sebab tu sekarang ni banyak kes budak muda pinggang dah rosak sebab dia makan pelik-pelik. Kesannya darah tinggi sebab daripada makanan. Okay, so itu cerita tepi. Cerita sekarang pasal insulin. So ada orang, secara normal kita ni nak rendahkan gula dalam darah yang terlalu tinggi tu, okay, insulin dalam badan kita akan bekerja. Dia akan tukar gula tu jadi bahan lain. So gula dalam darah akan kurang. Tapi ada orang, dia punya badan tak boleh buat insulin. Memang macam tu, tak boleh salahkan dia. So dia perlu cucuk insulin. Kadang-kadang kalau awak tengok cerita, dia cucuk kat perut. Sebab kilang nak buat insulin dekat badan kita di area perut, di area abdomen. So cucuk kat situ. So bila saintis buat kajian, rupanya ada bakteria, dia boleh buat insulin yang manusia boleh guna untuk orang kencing manis, ataupun bahasa sains diabetes. Boleh. Lagi satu, insulin bukan mana-mana yang cucuk sendiri, dia atas preskripsi daripada doktor. Okay, so macam mana nak tahu insulin ni boleh daripada bakteria? Iaitu daripada orang yang mengaji pasal DNA, iaitu kejuruteraan genetik. Okay, next, keburukan dia ialah contohnya, cikgu cakap secara umum sebab masa dah nak habis. Video ni dia boleh 30 minit je. Keburukannya ialah, contoh dulu pernah sekarang ni apa benda, kalau dekat belah barat kalau dekat belah barat, kalau awak ada duit, okay, awak ada duit, awak boleh upah saintis. Katakanlah ada seorang ni, bukan awak lah, kita semua baik-baik kan. Katakanlah ada orang ni, dia mengandung, perempuan ini mengandung dan dia kaya, dia boleh datang dekat saintis dekat sana. Okay, cakap, aku bayar kau, aku nak anak aku mata dia biru, rambut dia blonde ke, bergendi ke, semua tu boleh. Kau tolong ubah. Anak dia tak lahir lagi ni, anak tak lahir lagi, tapi saintis boleh buat benda tu jadi. Adakah dibenarkan dalam Islam? Tidak sama sekali. Faham? Okay, ada orang disalah guna benda ni. Inilah sebab inilah dunia sekarang memerlukan saintis-saintis yang faham pasal agama. Okay, yang boleh membentuk sains ni mengikut acuan agama. Sains ni fitrah sebenarnya. Fitrah, macam kita lahir, baby fitrah. Tapi kalau orang yang tak faham agama, tunggang sains ni, jadi apa? Jadi macam ni lah, nak ubah mata baby lah, nak ubah rambut lah. Dan Islam tak boleh. Okay, itu dah jadi ketetapan daripada Allah. Kita kena menerima. Kalau kulit awak macam cikgu ni, caramel, nak macam mana? Takkan cikgu nak merajuk dengan Allah? Dosa besar. Boleh? Next, senjata biologi. Okay, katanya sekarang ni COVID ni ialah senjata biologi. Senjata biologi macam mana? Merosakkan manusia lain, tak perlu guna senapang, tak perlu guna bazooka, tak perlu guna M16, hanya guna virus je. Okay, buat virus ni, sebarkan. Itu namanya senjata biologi. Okay, itu sekian saja daripada cikgu untuk tajuk kali ni. Akan ada part terakhir kot. Bukan part terakhir ni, cikgu silap anggar. So minggu depan kita akan sambung lagi bab genetik. Terima kasih sebab fokus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.